Okey, kita imbas kembali tajuk bab yang ke-10 tajuk kita 4 ni, iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Kita ada 5 proses pengurusan kewangan. Yang pertama ialah menetapkan matlamat kewangan. Kemudian kita kena nilai kedudukan kewangan, wujudkan pelan kewangan, laksana pelan dan juga kaji semula dan juga menyemak kemajuan. Okey, dalam menetapkan matlamat, okey, saya akan ulas satu-satu ni. Saya akan ulas satu-satu, kamu akan jumpa beberapa perkara penting ni. Saya akan ulas perkara yang penting sahaja untuk pengurusan kewangan ni. Okey, dalam menetapkan matlamat kewangan kita ada dua. Satu jangka pendek. Mungkin soalan ni dia akan naik juga dalam soalan kata satu ni. Satu lagi ialah jangka panjang. Okey, jangka panjang. Jangka pendek ni dia ialah kurang daripada 1 tahun. Okey. Ni menetapkan matlamat kewangan ni dia ialah kurang daripada 1 tahun. Contoh-contoh matlamat yang kurang pada 1 tahun ialah dia tidak melibatkan amount yang besar. Biasanya kalau kita nak beli komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya lah. Maksudnya pembeliannya tidak mencapai ataupun taklah besar sangat amount yang perlu diperlukan. Okay, kalau matlamat jangka panjang, okay, beza dengan jangka pendek, jangka panjang dia lebih daripada 5 tahun. Okay, dia lebih daripada 5 tahun. Kemudian memang bezalah, dia ialah amount yang banyak. Kemudian biasanya kita gunakan untuk persaraan, pendidikan anak-anak dan sebagainya lah untuk jangka masa panjang. Okey. Menetapkan matlamat kewangan dia ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Satu lagi ialah jangka sederhana, tapi dalam jangka sederhana dia tak ada dalam buku teks. Jangka pendek ni kurang pada 1, jangka panjang lebih pada 5. Jangka sederhana, okey, sederhana tak ada buku teks, dia ialah antara 1 hingga 5 tahun. Yang tu jangka sederhana. Kita ada kurang pada 1 hingga 5, lebih pada 5. Okey. Jadi matlamat jangka pendek, jangka panjang tu kamu kena bezakan antara kedua-dua tu. Nanti saya akan send video penerangan ni dalam YouTube lah. Okey, kemudian menilai kedudukan kewangan. Okey, sebelum kita nak nilai kedudukan kewangan, kita ada satu lagi term yang paling penting sekali ialah SMART. S-M-A-R-T. Ini dalam menetapkan matlamat kewangan. Maksudnya kita kena tetapkan apa dia matlamat kita tu. Okey, matlamat kewangan dalam bentuk SMART. Okey, yang ni pun saya petik dalam buku teks. SMART tu maksud dia ialah spesifik, khusus, measurable, boleh diukur, boleh dicapai, realistic dengan time bound ataupun tempoh masa. Okey, kalau dia capai 5 matlamat ni, maka maksudnya pelan yang kita buat tu sangat boleh dicapai lah. Jadi kita kena ada SMART. Okey, saya masuk contoh satu je. Dalam buku teks ni dah belajar dah dulu ni. Okey, contoh satu Encik Yusof. Ini saya terang secara pantas ni. Apa dia tu SMART tu. Jadi contoh satu ni sangat penting lah bila kita nak faham apa dia tu SMART tu. Nanti dalam periksa kamu sebenarnya dalam periksa kamu kena jadi perunding ataupun penasihat kewangan kepada individu yang terlibat dalam soalan tu. Dalam situasi macam soalan ni ialah Encik Yusof. Kamu kena jadi macam penasihat kepada Encik Yusof, penasihat kepada Encik Harun dan sebagainya lah. Jadi bila kamu penasihat, kamu kena bagi komen apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh seseorang individu dalam soalan ataupun dalam soalan kes yang kamu akan tengoklah sebentar lagi. Okey, macam ni Encik Yusof, dia nak sambut hari keluarga di Port Dickson, tempoh dia 6 bulan. Okey, ada beberapa perkara penting ni. Kita nak tahu apa dia tu SMART tu. Nanti dalam periksa kamu akan ada idea lah macam mana tu SMART. Okey, dia nak sambutan tu, belanja dia ialah 1,500, masa dia ialah 6 bulan lagi, tempat dia ialah di Port Dickson, dia perlu simpan 250 sebulan, pendapatan dia ialah 2,500 bulan. Jadi adakah dia mencapai matlamat SMART? Okey, SMART tu maksud dia ialah khusus. Maksud dia dia dah tetap dah lokasi di mana dia nak pergi tu. Maksud dia sini dia nak pergi ke Port Dickson. Jadi dia ada S dah situ. Okey, kemudian measurable. Measurable tu maksud dia dia boleh tahu dah ada berapa sebenarnya duit yang diperlukan. Jadi yang ni maksud dia boleh, matlamat dia sebenarnya boleh diukur. Maksud dia dia dah tahu dah berapa jumlah yang diperlukan untuk hari keluarga tersebut. Okey, kemudian attainable. Attainable tu maksud dia ialah boleh capai. Maksud dia capai tak? Kalau disimpan 250 sebulan, boleh capai tak dia dalam masa 6 bulan tu untuk dapat 1,500? Okay, jadi sini kamu kena buatlah 250 darab dengan 6. Adakah capai 2,500? 1,500. Macam sini kita akan dapatlah. Kita akan dapat 1,500. Maksud dia attainable tu matlamat Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan 250 dalam masa 6 bulan. Okey, kemudian realistik. Maksud dia bila dia nak simpan dalam masa 6 bulan tu sebenarnya Encik Yusof sebenarnya boleh capai lah matlamat tu. Maksud dia kalau dia simpan 250 sebulan, maksud dia boleh sampai dalam masa 6 bulan
boleh capai matlamat dia tu. Maksud dia hasrat Encik Yusuf tu nak menyambut hari keluarga di Port Dickson tercapailah. Sebabnya bukan tercapai, maksud dia dia boleh capai target tu, realistik untuk dicapai. Okey, kemudian time bound. Okey, time bound tu biasanya dia bersifat dengan masa kita. Masa kita tak kira lah dari segi bulan ke, dari segi tahun ke. Okey, jadi sini dia dalam 6 bulan. Jadi bila dalam 6 bulan dia dah tetap dah dalam masa 6 bulan dia kena capai ataupun dia kena simpan dalam 1,500. Jadi dia boleh capai lah, ada tempoh masa dia. Jadi sini maksudnya Encik Yusuf tu dia boleh ataupun dia sebenarnya telah mengamalkan konsep SMART lah apabila dia nak menyambut hari keluarga di Port Dickson. Okay, dia simpan 250 sebulan dalam masa 6 bulan untuk dapat 1,500. Jadi yang tu ialah realistik dengan apa yang dia capai. Jadi barulah kita boleh kata Encik Yusuf tu dia capailah dengan konsep SMART yang diperkenalkan dalam proses pengurusan yang pertama. Okay, iaitu meletakkan matlamat kewangan. Okay, yang kedua, ni yang baru ni introduction ni, introduction dia. Lebih kurang dalam 15 minit, saya target ni dalam 9.30 boleh habis dah introduction dia. Okey, menilai kedudukan kewangan. Okey, bila kamu nak menilai kedudukan kewangan, kita akan ada dua sini. Okey, saya buat color hijau sini noh. Okey, sini ialah dia ada asset, dia ada liability. Okey, dalam menilai kedudukan kewangan kita ada asset dan kita ada liability. Tadi menetapkan matlamat kewangan kita ada jangka pendek, jangka panjang dengan smart. Okay, untuk aset ni ialah dia sebenarnya berbentuk simpanan. Simpanan wang tunai ataupun cash yang ada dengan kita tu. Itu aset kita tu. Ataupun pelaburan dari segi hartanah. Dan sebagainya, amanah saham. Yang kamu simpan ASB, AS wawasan tu apa tu, semua tu amanah saham didik. Yang tu ialah aset kamu lah tu. Okay, liability. Apa dia beza dengan liability? Liability maksud dia ialah tanggungan kita. Tanggungan kita contoh dia ialah tanggungan kita maksud dia ialah hutang. Hutang lah biasanya. Hutang kad kredit. Lagi hutang apa lagi? Hutang pinjaman. Pinjaman tu maksud dia pinjaman yang berlesen lah. Pinjaman dengan bank. Okay, yang tu maksud dia ialah liability. Okay, untuk menilai kewangan maksudnya bila kita letak maklumat matlamat kewangan, barulah kita kena menilai kedudukan kewangan kita berdasarkan aset dengan liability kita ada tu. Barulah seterusnya kita kena mewujudkan pelan kewangan. Okey, dalam pelan kewangan ni, yang ni yang paling penting sekali ni. Term yang paling penting sekali ialah mewujudkan pelan kewangan. Okey, biasanya dalam soalan SPM baru ni, untuk SPM baru ni, yang soalan trial dia, dia banyak buat pelan kewangan. Dia wujudkan pelan kewangan, dia minta kita komen pelan kewangan tu sesuai tak, ataupun dia minta kita isi beberapa tempat kosong. Kamu isikan nilai dia berdasarkan pelan kewangan yang telah diberikan dalam bentuk, biasanya dalam bentuk data yang dalam jadual yang tidak terurus lah. Kamu kena wujudkan pelan untuk individu yang terlibat dalam soalan tu. Biasanya dia akan bagi kajian kes lah untuk soalan ni. Okay, kemudian mewujudkan pelan kewangan ni, yang ni penting ni. Ni ada 4 item dia, ada 2 item dia. Satu item dia nama dia ialah pendapatan. Satu lagi item dia ialah perbelanjaan. Ni sangat penting ni lah. Ni memang sangat-sangat penting dan kamu akan guna sebentar lagi. Okey, wujudkan pelan kewangan. Tadi matlamat, nilai kedudukan, asset, liability. Wujudkan pelan kewangan dia ada 2. Iaitu perbelanjaan dengan pendapatan. Okey, pendapatan tu maksud dia ialah duit yang masuk. Duit yang masuk. In dengan out. Okey, pendapatan tu dia ada 2 pula. Okey, dipecah pada 2 pendapatan. Satu pendapatan aktif, satu pendapatan pasif. Pelan kewangan dia ada pendapatan belanjaan. Yang ni memang sangat penting ni. Yang saya dah buat star situ tu. Pendapatan belanjaan dia ada, maksud dia pendapatan tu duit yang masuk, pembelanjaan tu ialah duit yang keluar. Okey, dalam pendapatan kita ada aktif dengan pasif. Okey, aktif ni maksud dia ialah contoh aktif, pendapatan aktif ialah gaji. Gaji kita tu ialah aktif. Maksudnya bila kita kerja baru kita dapat duit. Ataupun allowance. Ataupun commission. Okey, yang tu dipanggil sebagai bila kita buat kerja, maka kita akan dapat duit. Maksudnya bila kita aktif bekerja barulah kita akan dapat duit. Okey, contoh ada banyak lagi lah contoh sini ni. Contohnya bila kita buat kerja, kita akan dapatlah gaji, amount ataupun ganjaran apa-apa atas kerajinan kita ke. Okey, kemudian pasif. Okey, pasif ni biasanya kalau kita ada pelaburan dari segi hartanah, mungkin kamu buat sewa rumah.
Kamu sebagai penyewa, kamu beli satu aset, macam kita tiga dulu kita belajar pelaburan dan segi hartanah. Yang tu ialah kita duduk nganga di rumah je, kita akan dapat duit. Maksud dia ialah kita tak buat apa pun kita dapat duit. Okey, kemudian satu lagi ialah bentuk insurans. Bentuk satu lagi ialah ASB, amanah saham. Ada juga orang duk main saham tu, dia tanam saham je, dia dapatlah duit situ tu. Jadi yang tu dipanggil sebagai pendapatan pasif. Maksudnya tak buat kerja pun duit masuk. Yang tu. Tak buat kerja pun duit masuk. Okey, kemudian perbelanjaan. Perbelanjaan pun kita ada perbelanjaan, nama dia ialah perbelanjaan belanja tetap dengan belanja tidak tetap. Ni kamu kena bezakan saat gini. Gaji, allowance, commission ialah aktif, pasif, sewa rumah, saham. Yang tak buat kerja tiba-tiba dapat duit. Yang tu ialah pasif, pendapatan pasif. Maksudnya duit masuk kat kita tu, aktif dengan pasif. Belanja ada out, iaitu tetap dengan tidak tetap. Okay. Belanja tetap ni contoh dia macam bayaran kereta. Bayaran kereta. Kan dibeli kereta, dia kena bayar lah bulan-bulan. Ya. Kemudian bayar motor. Bayaran motor ke ataupun bayaran insurans. Bayaran insurans, maksudnya kita dah belajar dah tajuk insurans hari tu. Bila kita bayar insurans, maksud dia ialah belanja yang tetap. Maksudnya kita tiap-tiap bulan kita akan bayar benda tu. Bayaran kereta lagi. Ansuran. Ansuran dah, bayaran tu sebenarnya ansuran lah tu. Ansuran kenderaan kita lah. Ansuran kenderaan motor ke, kereta ke, yang tu ialah ansuran. Maksudnya tiap-tiap bulan memang kita bayar. Kalau kereta kita bayar 500 bulan, maka tiap bulan kita kena bayar 500 bulan. Insurans pun sama lah. Kalau kita ambil insurans dengan company X, kita kena bayar 150, maka tiap bulan kita kena bayar 150. Maksud yang tu ialah belanjaan tetap. Okey, belanjaan tak tetap. Tak tetap tu maksud dia ialah dia berubah-ubah. Tak tetap ni maksud dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Apa dia yang berubah-ubah tu? Biasanya ialah petrol. Belanja petrol kita kadang-kadang sebulan kita belanja petrol bukan dalam RM50. Contohlah kalau naik motor kan, RM50 ataupun RM1. Dan bulan kedua mungkin dia akan kurang jadi RM70 ataupun RM30. Okey, kemudian yang berubah lagi ialah belanja dapur. Kadang-kadang belanja beli barang-barang dapur pun dia berubah juga. Kadang-kadang kita mungkin belanja ada 300 jadi 200 ke ataupun 100 ataupun dia mungkin meningkat naik lagi. Jadi dia tak tetap. Okey, lagi contoh dia ialah bil utility ataupun bil elektrik. Bil elektrik, bil air. Yang ni ialah benda-benda ataupun pembelanjaan yang out ataupun keluar tu tidak tetap. Maksud dia boleh berubah. Contoh dia elektrik, kalau kita nak jimatkan penggunaan, mungkin kita kena offkan aircon kita. Kalau kita ada 5 biji aircon, mungkin kita kena off jadi satu je untuk jimatkan elektrik kita ataupun dengan air kita yang untuk mengelakkan pembaziran. Okey, yang tu boleh berubah-ubah lah. Yang tetap tadi macam ansuran kereta, bayaran premium insurans, yang tu memang tetap. Okey, yang tu ialah pendapatan dengan belanjaan, dia ada pada mewujudkan pelan kewangan. Okey, bila kita nak melaksana, dah ada matlamat, dah nilai dia, ada asset liability, kemudian kita wujudkan pelan. Okey, melaksanakan pelan ni, yang senang lah ni, yang dua belakang ni. Yang dua yang terakhir ni yang senang sikit. Okey, kalau kita nak melaksanakan, okey, dalam melaksanakan sebenarnya kita boleh, okey, tak boleh guna hijau, tadi dah hijau lah. Okey, kita kena guna ni. Okey, saya guna color pink ni. Okey. Melaksanakan, okey, dalam melaksanakan kita boleh terlajak tu. Okey, dalam mewujudkan pelan tadi, ada terlepas tadi. Okey, kalau pendapatan kita tadi kan kita ada pendapatan 2, belanja 82. Kalau pendapatan lebih besar daripada belanja, maka kita panggil sebagai aliran tunai positif. Aliran tunai positif tu maksud dia duit kita, simpanan kita lebih banyak lagi daripada belanja. Contohnya pendapatan kita 2,300 bulan. Belanja kita 800 bulan. Okey, jadi sebenarnya situ kita boleh tengok aliran tunai kita ialah positif sebab belanja kita 2,000, pendapatan kita 2,300, belanja kita 800 je. Jadi ada 1,500 lagi dipanggil sebagai aliran tunai positif ataupun lebihan. Dia ada guna dua term lagi. Aliran tunai positif ataupun dipanggil sebagai lebihan. Okey, kalau pendapatan
kurang daripada belanja, perbelanjaan tadi, belanjalah perbelanjaan. Okey, contoh dia pendapatan dia 1,500 je. Okey, belanja dia pula ialah RM1,800. Maksudnya kuranglah. Yang in kita lebih kurang atau kurang daripada yang keluar. Okey. Jadi sini ialah kita panggil sebagai aliran tunai negatif. Okey, maksud dia situ ialah duit kita makin kurang lah tu, tak cukup. Sebabnya pendapatan duit yang masuk 1,500. Yang keluar tu ialah 1,800. Jadi yang tu dipanggil sebagai aliran tunai negatif. Okey. Okey, kemudian melaksanakan. Okey, ni yang dua ni yang senang je, ya, yang dua ni senang je. Okey, melaksanakan, dan bila kita melaksanakan kita boleh review balik ataupun kita boleh kaji. Kita boleh apa? Kita kena ikut perancangan. Mesti ikut perancangan. Mesti ikut perancangan. Dah kita dah plan, kita kena laksanalah plan kita tu. Sebab kita bila kita dah tengok dah asset, liability, pendapatan dengan belanja kita tu, kita kena ikut perancangan yang kita dah rancang pada pelan kewangan. Kalaulah aliran tunai kita negatif masa tu, bila kita dah nak laksanakan, kita tengok tunai negatif, maksudnya situ ialah kita kena boleh kita boleh kaji semula dan kita semak semulalah kemajuan dia tu. Jadi kita boleh semak semula dan juga kita boleh kaji semua, review. Kita boleh review balik. Betul tak ni plan kita ni? Kalau salah, kalau aliran tunai negatif, maksudnya kita kena plan lain lah. Bila plan lain ni, yang ni lah sebagai kamu, tugas kamu ialah penasihat kewangan. Tugas kamu dalam menyelesaikan soalan ni ialah kamu kena jadi penasihat keuangan kepada kajian kes yang terlibat dalam soalan SPM. Penasihat kewangan ni maksudnya kamu kena bagi nasihat lah kat dia. Biarlah walaupun kita pun tak berapa nak cakap menguruskan kewangan, tapi kita kena bagi nasihat macam kita tu penasihat kewangan bagi kajian kes yang diberikan dalam soalan. Contoh macam ni lah. Kajian kes dalam soalan ni saya juga petik dalam teks kamu ni. Dia bagi ini dipanggil sebagai pelan kewangan. Contoh dia pelan kewangan bagi Encik Wong. Gaji bersih dia ialah 6,500. Pendapatan pasif dia maksud dia sewa bulanan. Dia bagi sewa rumah dia tu 500 bulan dapat. Jadi jumlah pendapatan dia ialah 700 lah tu. Simpanan. Simpanan ialah term yang sangat penting lah dalam periksa baru ni. Simpanan biasanya kita simpan 10% daripada pendapatan bulanan. Maksudnya 10% ni kamu kan jangan ambil daripada 7,000 tu. Ada pelajar dia ambil 7,000. 10% darab dengan 7,000 dia buat. Dia tak boleh buat macam tu. Kamu kena ambil 10% darab dengan potongan ataupun pendapatan bulanan dia. Ini sini ni. Gaji yang pendapatan aktif tu. Sebabnya pendapatan pasif kadang-kadang dia boleh berubah juga ni pendapatan pasif. Kadang-kadang kita penyewa kita tak bayar bulan tu. Jadi kita pun lagilah bajet sikit. Jadi kita kena ambil yang gaji bersih. Maksudnya sini ialah 10% dalam dengan 6,500. Yang ni dipanggil sebagai simpanan yang kita ada 650. Simpanan kecemasan, yang ni bergantung pada soalan. Kadang-kadang dia tak tolak pun, kadang-kadang dia tolak. Jadi yang paling pentingnya bila kita ada bulanan, gaji bulanan, kita kena simpan 10% daripada gaji kita. Contoh dia bila kamu kerja lepas ni, kamu kerja di mana-mana agensi, kamu kena simpanlah 10% daripada gaji kamu. Kalau gaji kamu dapat 2,500, maksudnya kamu kena simpan 250 sebulan. Sebulan kamu kena simpan. Mesti ada simpan. Jadi sini kita akan dapatlah baki pendapatan kita. Baki pendapatan tu akan dapat melalui macam ni. 7,000. Macam mana dapat 6,200 tu? Maksud dia 7,000 tolak dengan 650 tolak dengan 100 akan dapat baki pendapatan kita ialah 6,250. Biasanya kita tulis di kolom ataupun lajur di sebelah kanan sekali. Situ 6,250. Belanja tetap. Belanja tetap tadi kita dah tahu dah. Belanja tetap tu maksud dia duit yang dah keluar, dia memang tiap-tiap bulan kena bayar. Contoh dia ialah asuran rumah, asuran kereta, premium insurance. Maksudnya kalau kamu ambil insurance, kamu kena bayarlah 600 bulan. Kamu akan dapat sini belanja tetap kamu bila total sini ni 1,800 sampailah last kali tu, maka kamu akan dapat 2,900. Belanja tak tetap. Belanja tak tetap ni berubah-ubah. Belanja dapur, melancong, utility rumah, bil telefon, belanja petrol, gimnasium. Jadi sini dinamakan sebagai belanja tak tetap 3,350.
Okey, pendapatan lebihan. Okey, yang ni last kali ni. Okey, pendapatan lebihan datang daripada macam ni. Okey, pendapatan lebihan datang daripada 6250 tolak dengan 2900 tolak dengan 3350. Okey, maka sini ialah tiada lebihan lah dia tu. Maksud dia ngam-ngam je duit dia. Tak lebih RM10 pun. Maksud dia situ pendapatan bulanan dia ataupun lebihan dia dia akan dapat kosong lah nilai dia. Nilai dia ialah sifar. Okey. Jadi situlah macam mana dapat nilai sifar ni daripada 6250 tolak dengan 2900 3350. Okey, yang tu ialah untuk tingkatan 4 hari tu. Lebih kurang dalam 20 minit tu saya terang tu. 9 suku 940. Okey, 20 minit. Okey. Settle soalan tu. Kita nak masuk soalan bentuk SPM yang diajukan ketika peperiksaan baru ni. Kita tengok case by case nah. Case by case. Okey, kalau kamu ada soalan di tangan kamu tu, kalau sekolah taman Selasih tu saya ada bagi handout untuk calon-calon saya tu. Okey, kamu boleh tengok pada soalan, kita masuk yang senang dulu, nah. Kita masuk yang senang dulu. Kita masuk soalan Kelantan dulu. Soalan Kelantan tu dia simple je, 4 markah je. Tapi 4 markah tu sangat bernilai lah dalam peperiksaan kamu. Okay, cuba kamu tengok soalan Kelantan. Page dia tak ada muka surat tu. Kamu tengok dia ada label dia Kelantan dia buat tu. Kamu boleh tengok dia bagi satu jadual. Cikgu Muji, dia nak menguruskan pengurusan kewangan dia dengan berkesan. Okay, dia bagilah pendapatan bersih Cikgu Muji ni. Gaji cikgu ialah 5,500. Gaji tuition 2,000, sewa dia ialah 1,550, sewa diterima lah, bukan sewa yang dibayar tu. Dividen saham ialah 600. Okey, kemudian bajet belanjaan dia ialah ansuran rumah. Okey, dia ada kena bayar ansuran rumah. Okey, ansuran rumah, ansuran kereta, bagi kepada ibu bapa, barang dapur, utiliti rumah, petrol. Okey, soalannya sini ialah ditanya berapakah ataupun hitung pendapatan aktif. Okey, bila kita tengok pendapatan aktif tadi, bila kamu tengok pendapatan aktif tu maksud dia ialah kita buat kerja, kita akan dapat duit. Bila maksudnya kalau kita bekerja baru kita dapat duit. Jadi sini untuk Cikgu Muji ni, pendapatan aktif dia ni, kamu kena ambil lah nilai dia 5,500 tambah dengan 2,000. Dapatlah RM 7,500. Satu markah. Markah dia 4, maksud dia setiap satu dia ialah satu markah. Okey, belanjaan pasif. Pasif tu maksud dia duduk saja-saja di rumah dapat duit. Okey, jadi sini maksud dia tak buat kerja apa pun. Tak buat kerja apa pun. Kamu jangan join ni. Ni ada satu lagi ni, dipanggil sebagai MLM. Ataupun skim cepat kaya ke apa-apa ke. Jadi biasanya skim cepat kaya lah, MLM tu tak apalah. MLM tu dia ada banyak peringkat-peringkat dia, permainan dia tu. Kamu tengok yang skim cepat kaya. Biasanya skim cepat kaya ni, skim cepat kaya ni ialah kamu tak buat kerja, kamu dapat duit. Dalam 2-3 bulan pertama tu mungkin boleh lagi, tapi bila lepas tu mungkin kamu kenalah. MLM tu ada yang okey lah. MLM tu ada yang okey. Sebabnya ada yang ikut berpandukan betul-betul sistem lah. Kalau dia lari pada sistem, dia mungkin kita duduk nganga 2-3 bulan je, kemudian nganga terus. Sebab tu tak dapat duit. Okay, jadi sini sewa yang diterima. Okay, sewa yang diterima, pasif ialah sewa terima ialah 1,550. Okey, tambah dengan dividen saham lah, sebab kita pun tak buat kerja tu. Tak buat kerja pun dapat dividen. Maksudnya kita adalah kita laburkan di mana-mana tempat tu. Sewa yang terima tu mungkin dia buat sewa rumah ke ataupun sewa kenderaan ke. Dia macam-macam tu. Sewa yang terima tu. Okey, jadi sini pendapatan pasif dia akan dapatlah 2,150. Okey, kemudian untuk perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan tetap kita kena ingat baliklah. Perbelanjaan tetap tadi tu ialah nilai yang memang tiap-tiap bulan kita kena bayar. Tiap-tiap bulan tu memang kena bayar. Dia tetap tu. Maksud dia duit tu memang kita kena keluarkan. Okey, bila kamu tengok sini ni, okey, nilai yang kamu kena keluarkan tiap-tiap bulan ialah ansuran rumah. Ansuran rumah memang kena keluar tiap-tiap bulan. Ansuran kereta pun kena bayar tiap-tiap bulan. Okey, ada lagi tak? Kalau kamu tengok pada item yang ada pada bajet perbelanjaan tu, kamu boleh tengoklah pada soalan Kelantan tu. Okey, bila kita tengok sini ni, bila kita tengok tak ada lah situ tu. Tak ada lah situ tu. Dia ada melihat ibu bapa, dia mungkin berubah-ubah. Barang dapur pun memang tak tetap, utility pun tak tetap, petrol pun tak tetap. Jadi sini ialah 1,200 tambah dengan 750. Dapatlah 1,950.
Okey, 4. Okey, yang nombor 4 tu ialah belanja tak tetap. Okey, belanja tak tetap tu kita ada ni lah. Ibu bapa, barang dapur, RM300 untuk utiliti rumah, kemudian petrol. Jadi kamu kena buat jalan kerja ni, 600 tambah dengan 500 tambah dengan 300 tambah dengan 250. Kamu akan dapatlah value ataupun nilai di situ tu. Nah, kamu akan dapat value dia tu. Dia tambah tekan kalkulator tu dapatlah jawapan dia. Kamu akan dapat jawapan dia. Jadi yang itulah dapat 4 markah. Jadi kena tunjuk jalan pengiraan dia. Okay, saya rasa untuk soalan Kelantan ni sebenarnya dia tunjukkan apa dia aktif, pasif, tetap dengan tak tetap. Okay, lagi kita akan jumpa kes banyak lagi. Okay, kita tengok kemudian soalan Terengganu. Okay, soalan Terengganu ni 2 markah je. Tapi sebenarnya kata silap saya dia berada pada soalan bahagian B soalan ini. Soalan bahagian B ni dia ada banyak pecahan dia tu. Cumanya soalan ni dia ditawarkan 2 markah. Okay, untuk soalan Terengganu tu, okay, untuk soalan Terengganu, Fatin nak beli komputer dengan harga 2,500 dalam tempoh masa 8 bulan. Dia kerja sambilan, dia dapat 320 sebulan. Soalannya ialah tentukan sama ada matlamat kewangan Fatin boleh dicapai atau tidak. Maksud dia, boleh tak dia beli komputer ibu tu dalam masa 8 bulan. Okay, jadi cara dia sini ni, okay, cara kita nak tahu dia dapat beli tak dapat beli, kita buat macam ni lah, jalan kiri lah. Sebulan RM 320. Kalau disimpan 8 bulan, kalau disimpan 8 bulan, kamu kena darat lah situ tu. Kita tekan ambil kalkulator kamu tu. 320 darat 8. Berapa tu? 2560 kan? RM 2560. Okey, tentukan. Maksud dia boleh tak dia beli ni? Bila simpan 8 bulan tu, kalau kita tengok, boleh kan? Mampu kan? Sebabnya dia target harga dia ialah 2,500 je. Jadi sini kita boleh buat sini ayat dia. Boleh capai. Sebab melebihi harga, iaitu RM 2,500. Maksud dia capailah matlamat dia. Ataupun kamu boleh buat macam ni. 2,500 bulan, ni alternatif dia. Langkah alternatif dia. Langkah lain lah, tak seperti yang tadi saya tunjuk tu. 2,500 kamu bahagi dengan 8. Kan 8 bulan. Maksud dia sini, Fatin kena simpan RM 312 RM50. Maksud dia, Fatin kena simpan banyak ni je. Tapi Fatin, dia boleh simpan 320. Maka kamu pun buatlah ayat sikit. Fatin, harga laptop tu ataupun komputer yang boleh dibeli oleh Fatin, sepatutnya boleh simpan RM312.50 saja. Tapi Fatin nak simpan 320. Maksud dia, matlamat dia boleh capai. Maksud dia kamu tulis sini ni. Sebab ayat dia ni tentukan sama ada boleh capai atau tidak. Jadi kamu tulis sini lah. Boleh capai. Maka markah dia simple, 1 markah pada pengiraan, 1 markah bila kita dapat justifikasikan jawapan kita, ataupun kita boleh tentukan boleh capai atau tidak boleh capai. Yang ni pun samalah, boleh capai. Okey, 2 markah. Tunjuk jalan pengiraan, lepas tu bagilah boleh capai atau tak boleh capai. Kalau tak boleh capai, tulis tak boleh capai. Okey, selesai soalan tu. Saya rasa soalan tu simple je. Soalan tu sangat simple dan saya percaya kamu memang boleh jawab soalan tu. Kita tengok soalan yang rumit sikit. Okay, kita mula dengan arah senang, kemudian arah mudah, sederhana, kemudian sekejap lagi dia ada mai lagi lah soalan yang susah sikit. Okay, jangan risau lah. Okay, jangan risau, kita tengok lagi soalan yang soalan bentung. Okay, rasanya saya ada hantar soalan bentung kat kamu ni. Ada tak soalan bentung tu? Nama apa individu tu? Husna tu. Cuba kamu tengok. Saya rasa ada yang bentung tu. Pokoklah saya tak betul setiap yang bentung tu. Ada kot nak bentung tu. Okey, tak ada tak apa. Kita tengok yang ni dulu. Okey, kita tengok yang Johor ni. Okey, Johor set 1. Johor set 1 dulu. Johor set 1. Okey, Johor set 1 dulu. Okey, Johor set 1. Markah dia hari tu ialah 9 markah. 9 markah ni rasanya bahagian B soalan Johor set 1 ni. Okey, Johor set 1 ni dia bagi tahu Ros dia rancang nak beli rumah harga 65,000. Ros tu. Dia nak bayar 10% daripada sebagai wang pendahuluan secara tunai
Dia nak simpan wang pendahuluan tu dalam masa 8 bulan. Dia nak simpan 8 bulan duit tu. Dia nak simpan 8 bulan. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Ros untuk capai matlamat dia? Dia nak simpan apa? Dia nak simpan 10% je tu. Okey, jadi bila 10%, kamu kena tahulah berapa jumlah nak disimpan tu. Ya, ni patut ada ruangan jawapan ni. Okey, ada ruangan jawapan tu. Okey, jadi sini kamu kena buatlah 10% tak? Saya tulis sinilah. Nah, saya tulis sini sepatutnya di bawah tu. Okey, untuk salah A tu. Okey, kamu kena kira lah 10%, maksud dia 10% darab dengan 65,000. Maksudnya sebab Ros dia nak bayar 10% ataupun 10%, maka Ros dia kena bayar RM 6,500. Dia kena ada 6,500 barulah dia boleh beli rumah tu. Maksud dia nak bayar dah. Okay, jadi sini dia nak simpan selama 8 bulan. Jadi berapakah jumlah simpanan bulanan? Maksud dia sini 10% daripada 65,000 dapat 6,500. Maksud dia Ros kena bayar 6,500. Tapi Ros ni dia nak simpan selama 8 bulan duit dia tu. Okay, jadi sini kita kena buat RM jumlah simpanan, jumlah simpanan bulanan. Kamu tak tulis pun tak apa ni, saya je nak tulis ni. Ada pelajar dia terus tulis jalan kira. Ya, tu pun boleh tu. RM 6,500. Kamu bahagilah je lah dengan 8. Okay, kamu tekan kalkulator kamu tu. 6,500 bahagi dengan 8. Maksudnya Ros kena simpan duit dia ialah RM 812.50 sen. Okay, jawapan ni kamu kena tulis pada ruangan jawapan. Jawapan kena tulis pada ruangan jawapan lah. Sebabnya ada ruangan jawapan. Jangan tulis pada ruangan soalan. Ada pelajar yang keliru, dia tak tulis pada ruangan jawapan, dia tulis pada ruangan soalan. Maka dia mungkin menjejaskan markah kamu tu. Okay, settle soalan tu. Okay, kita tengok pula untuk kes untuk soalan tu seterusnya. Tadi dah habis dah Ros, 2 markah. Settle lah 2 markah tu. Dapat 1 markah pada 6,500 bahagi dengan 8. Sepatutnya sini dah dapat 1 markah ni. Kemudian dapat jawapan akhir 1 markah. Sepatutnya macam tu. 6,500 bahagi dengan 8. Okay, kemudian sini kita tengok Senho. Senho dia ialah pengatur cara komputer di syarikat XYZ. Gaji bersih dia adalah 7,600. Patutnya 7,600 ni untuk sini ni. Mungkin dia nak kompres bagi buat satu muka surat tu. Okey, dia ada kerja sambilan sebagai guru komputer. Guru komputer lagi. Gaji guru komputer dia ialah 500 bulan. Lepas tu dia ada sewa rumah kedua dia ialah RM 800 bulan. Dia memperolehi, maksud dia pendapatan yang masuk lah. Anggaran bajet bulanan dia adalah seperti berikut. Dia buat dalam bentuk jadual ni. Rumah pertama bayaran. Ni bayaran maksud dia duit keluar ni. Bayaran ansuran rumah pertama 970. Ansuran rumah kedua ialah 890. Dia ada 2 rumah ni. Ansuran kereta dia bayar 1,300. Belanja makan 950. Utility 450. Insurans 540. Percutian pelancongan. Tol. Elam kepada ibu bapa. Maksudnya pemberian kepada ibu bapa dia. Bagus ni. Senho ni bagi pada ibu bapa dia 1,200 bulan tu. Kemudian simpanan tetap bulanan ialah 750. Okey, soalannya ialah dia minta kita sediakan pelan kewangan. Kita nak kena sediakan ni. Kemudian last kali kamu tengok tu, nombor 3 tu, kita kena bagi komen pula lah. Ada lebihan ke ada kurangan? Maksudnya lebihan tu pendapatan lebih pada belanja. Kurangan tu maksud dia pendapatan kurang daripada out. Okay, yang lebihan ni maksud dia in lebih pada out lah. Kita kena bagi komen. Komen pun 2 markah tu. Jadi kamu kena komen lah sebagai penasihat kewangan Senho tu. Okay, jadi kita tengok. Kita nak sediakan pelan kewangan bagi Senho. Okay, soalan Johor set 1 ni, kalau tak silap saya, dia sama dengan Johor set 2 ni. Lebih kurang sama je. Okay, kamu tengok sini. Nak sediakan pelan kewangan dia. Okay, pelan kewangan dia untuk soalan B1 ni. Dia buat siap-siap dah jadual kat kita ni. Okay, gaji bersih. Okay, gaji bersih yang Senho tadi, bila kamu tengok Senho, gaji dia ialah 7,000 sebulan. 7,500. Jadi kamu kena buatlah sini ni. 7,500. Gaji bersih dia 7,500. Okay, 7,500. Ruangan dia luas ni kalau kamu tulis ni sebenarnya. Okay, bila sini dia nak jimatkan muka surat ni jadi ni. Okay, ada lagi tak gaji bersih dia? Gaji bersih dia ada lagi sini ialah guru komputer. Guru komputer ni. Guru komputer.
Maksudnya kita kena lengkapkan jadual dia ni. Guru komputer dia 500. 500 bulan tadi. Lagi ada lagi situ tu. Pendapatan pasif dia ada situ tu. Dia menerima ataupun memperolehi sewa rumah 800 bulan. Jadi sini kita boleh kata sewa rumah. Ataupun apa dia? Bolehlah buat pasif sewa rumah. Kena tengoklah sewa rumah dia apa. Sewa rumah dia ada 800 bulan. Kena lengkapkan 800 bulan. Okey, jadi jumlah pendapatan dia, jumlah pendapatan dia kita boleh tulis pada ruangan kolom yang sebelah kanan sekali lah. Kamu kena tambahlah 7,500 tambah dengan 500 tambah dengan 800. Dia dapat 8,800. Ni sebulan ni dapat 8,800. Saya tulis sini lah 8,800. Ada pelajar tulis sini berapa sebenarnya? Nah, sebab soalan ni kita tak tahu dia bentuk macam mana. Ada dalam ni tulis sebelah kiri ni 8,800. Okey, tak apa, kita tulis sebelah kiri dulu. Simpanan tetap bulanan. Okey, tetap bulanan kita ada tadi ni 750. Mai mana daripada 750 tu? Mai sebenarnya daripada 10% pendapatan dia. Maksud dia sini kita boleh tulis dia sebagai simpanan tetap dia. Dia ada tulis dah item dia 750. Okey, dia tak ada duit kecemasan apa ni. Kalau ada duit kecemasan, kamu kena tulislah duit kecemasan. Kalau kena ada lagi ni dia simpanan dia. Jadi sini baki pendapatan dia. Okey, baki pendapatan dia maksud dia ialah 8,800. Kamu kena tolaklah dengan 750. Jadi akan dapat 8,050. Tu. Mai mana 8,050 tu? Mai daripada 8,800 tolak dengan 750. Dapatlah 8,050. Okey, macam mana dapat 750 ni? 750 sebenarnya asal daripada 10% darab dengan 7,500. Gaji bersih dia, jangan campur dengan 8,800 tu. Darab dengan 7,500. Sebab itulah Senho tu simpan 10% daripada gaji bersih dia. Okey, jadi baki pendapatan dia ada 8,050 lah. Yang 150 tu duit simpan bulan-bulan. Okey, tolak belanja tetap. Okey, bila tolak belanja tetap, maksud dia kamu kena listkan ataupun senaraikan item yang terlibat pada ruangan sini. Okey, bila kamu dah listkan, pastikan bila dalam senarai kamu kena potong siap-siap. Selagi kamu lupa. Nah, kalau saya potong ni memang tak nampak terus, kamu potong lah dengan pensel ataupun kamu pangkah ke, tanda dia. Lagi takut dia jadi item yang berulang. Nah, jadi item berulang mungkin kamu buat silap lah lagi bila pengiraan dia. Okey, yang kena bayar bulan-bulan, yang tetap kena bayar ialah sewa rumah ni. Bukan sewa rumah, ansuran rumah. Pertama dengan rumah kedua. Senho ada 2 biji rumah tu. Kemudian kereta pun kena bayar tetap. Okey, lagi yang kena bayar tetap lagi daripada belanja sini ni ada lagi tak? Insurans ada satu lagi. Insurans. Jadi kamu kena listkan sini. Rumah pertama berapa? Rumah kedua. Lepas tu apa dia tadi? Kereta kan, bayaran kereta, ansuran kereta. Dengan insurans. Kena beza nak insurans dengan ansuran tu. Insurans tu ialah perlindungan pada diri kita sekiranya berlaku risiko. Ansuran tu maksud dia kita bayar bulan-bulan ansuran. Secara bulanan. Biasanya insurans. Okey, kamu kena tulislah berapa tu? 970-890. Okey, 970-890. Ansuran kereta dia 1,300 dengan 540 untuk insurans dia. Okey, kemudian jangan lupalah kamu kena kira lah berapa tu jumlah pendapatan bulanan. Biasanya kita buat di sebelah row sebelah kanan kiri kita. 970 tambah 890 tambah dengan 1,300 tambah dengan 540, kamu dapat sini 3,700. Settle 4 item tu. Okey, tolak dengan belanja tidak tetap. Okey, belanja tetap ni tadi saya buat color purple tu, saya buat color color pink satu tu. Okey, yang kita ada lagi ialah belanja makanan 950, utility rumah 450, holiday 800, tol 300, elang pada ibu bapa ialah 1,200. Jadi bila kamu buat tu kamu pangkas siap-siap, tanda siap-siap. Lagi takut kamu lupa. Soalan ni 5 markah tu sangat banyak tu noh.
Lagi dia 2, 5, 2, 9 markah tu. Jadi kamu kena list lah apa barang kamu ni. Okey, makanan. Kan makanan, lagi apa utility rumah. Utility. Kena tulislah satu-satu tu. Utility tadi 950, utility 450. Kemudian pelancongan holiday, pelancongan tak boleh tulis holiday ni. Pelancongan 800. Kemudian kita ada lagi petrol. Kamu kena tulis tulisan yang satu-satu ni noh. Saya ni sebab ruangan tak cukup tu. 800, 300. Kemudian kita ada satu lagi ialah allowance ibu bapa. Kamu tulis allowance ibu bapa. Sorry lah. Pelajar sekolah Panglima tu tulisan saya tu tak berapa nak cantik tu. Okay, 1200. Kemudian jangan lupalah kamu plus ataupun tambahkan semua yang color pink ni. Sebab dia tak tetap, maka kena pastikanlah tadi takut kamu tertukar dengan tetap tadi tu. Sebab dia bahagian pelan kewangan yang ketiga dalam proses tadi tu. Mewujudkan pelan kewangan. Jadi yang inilah kita nak wujudkan pelan kewangan ni. Jadi kamu akan dapatlah jawapan dia ialah 3,700 juga sini ni. Kebetulan sama ni. Bukan sama dengan tetap, dia kebetulan sama. Okey. Kebetulan sama. Jadi bila kebetulan sama tu tak buat macam mana kalau kebetulan. Okey, dia minta tengok sini ada lebihan ke atau kurangan ataupun berlaku pengurangan. Okey, jadi sini kita boleh tengoklah. 8050 tolak dengan 3,700 tolak dengan 3,700. Jadi bila kamu buat hasil pengiraan tu 8050 tolak dengan 3700, kamu akan dapat 650. Ni lebihan lah tu. Biasanya kalau kamu dapat kurangan dia, maksud dia pendapatan kamu berkurangan, biasanya kamu akan dapat negatif lah sebabnya in kamu kurang daripada yang keluar. Okey, jadi sini kita in kita ataupun duit pendapatan kita, maksudnya sini ialah lebih lagi daripada perbelanjaan. Siap lah ni, 5 markah ni. Satu jadual yang kita lengkapkan sini ni, pelan kewangan kita ni, kita dah wujudkan. Yang ni 5 markah, total markah yang diberi dalam soalan untuk Johor set 1 tu. Okey, settle lah soalan tu. Kita pun tengoklah soalan nombor 2. Kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang dialami oleh Senho berdasarkan pelan kewangan. Okey, kita dah buat dah plan tadi tu. Macam mana kita boleh buat plan? Kita berdasarkan apa yang disenaraikan oleh Senho dalam jadual tu. Okey, kita tengok sini, kita boleh katalah sini ni. Kamu kena buat ayat sikit ni. Terdapat lebihan. Sebanyak RM650. Jadi komen dia kita boleh kata sini, aliran tunai dia positif lah ni. Aliran tunai dia positif. Asal apa positif? Sebab pendapatan dia lebih besar daripada perbelanjaan dia. Okey, kita boleh kata yang itulah. Okey, jadi pasal apa kita boleh kata macam tu? Jadi sini kita boleh kata walaupun nampak banyak kan 3,700 tu, sebenarnya dia ada banyak aset ni. Aset dia ada rumah pertama, rumah kedua tu. Dia juga ada kereta. Jadi sini ialah Senho juga mempunyai aset seperti rumah, mempunyai rumah, dua buah rumah, yang tu aset dia tu. Maksudnya kalau ada apa-apa, dia bolehlah nak jual rumah dia tu. Cukuplah jadi apa-apa lah. Dia ada backup dia situ, dia ada aset dia. Jadi 2 markah tu taklah banyak sangat kena tulis tu, tapi kita kena tulis, kena ada 2 idea lah maksud di sini. Kalau kamu 2 markah sini, kamu kena ada 2 idea yang berbeza lah. Idea nombor 1 dengan idea nombor 2 tu berbeza. Ataupun nombor 2 tu dia ada kaitan dah sikit. Ulasan dia, komen dia, sebab dia sebagai komen dia situ tu. Okey, settle soalan negeri Johor set 1. Johor set 2 pun lebih kurang sama je. Johor set 1 pun sama saja. Kamu kena buat pelan untuk Encik Azizi. Encik Azizi tu, ni Encik Rabi ni, dia beli rumah 2 tingkat 480,000 dalam masa 5 tahun. Dia perlu bayar 48,000 dulu. Berapakah duit simpanan yang perlu disimpan oleh
Encik Ravi. Kamu kena tahu berapakah duit yang perlu disimpan oleh Encik Ravi. Untuk soalan nombor B tu saya rasa kamu boleh buat sendirilah berdasarkan jadual yang diberi dalam pelajaran bulanan dia. Okey, jadi sini ni kalau dia 48,000 kena bayar tu, maksud dia sini dalam masa 5 tahun. Jadi kita boleh, sebab soalan dia ditanya simpanan bulanan bukan simpanan tahunan. Maksud dia sini kita boleh buat lagi 48,000. Kamu boleh bahagi dengan 5 dulu. Dia pelajar buat macam tu. 48,000 bahagi dengan 5, dia akan dapat setahun Ravi kena simpan 9,600 setahun. Cik Ravi ni. Tapi soalan dia bukan nak setahun. Dia nak berapakah bulanan. Jadi sini kita kena buat lagi 9,600 kena bahagi lagi dengan 12. Sebab setahun tu ada 12 bulan, maka kamu bahagi lagi dengan 12. Maka Encik Ravi dia kena simpan RM 800 bulan. 800 bulan dia kena simpan tu. 2 markah. Ada pelajar dia buat terus 48,000 bahagi dengan 96 bulan. Yang tu pun boleh. Dia buat macam ni. 48,000 bahagi dengan 5 darab dengan 12 lah sini. 96 bulan. 60 bulan. Sama juga lah jawapan dia. Kamu bagi 48,000 bahagi dengan 60 bulan. Jawapan dia 800 lah. Sama juga. Jadi semuanya yang atas ni lambat sikit pengiraan dia. Tapi dapat jawapan yang sama. Matlamat yang sama. Okey, soalan Cik Azizi. Rasanya kamu boleh cuba buat sendiri lah soalan Cik Azizi tu. Dia sama dengan Johor set 1 tadi. Nanti saya screenshot lah apa yang saya tulis tadi sebagai panduan kamu lah untuk jawab. Sebagai panduan. Kamu kena ada panduan untuk jawab tu. Sebab yang ni pun samalah, dia minta kita lengkapkan ataupun buat jadual untuk Encik Azizi tadi. Sama dengan Johor set 1. Dia lebih kurang sama je. Okey, kemudian cuma ditukar number dengan situasi je. Okey, kita tengok lagi soalan soalan yang kita tengok lagi soalan Kelantan settle. Okey, soalan Kuantan soalan Kuantan. Soalan Kuantan ada kod dan tu. Kita tengok Kuantan. Tadi Kelantan, kita buat Kuantan. Dia tak boleh lama-lama sangat ni, lagi takut jadi makin pening lagi. Encik Azmi pada bulan Oktober. Okey, dia bagi siap-siap lah nilai. Tadi Johor tadi dia tak bagi nilai. Dia tak bagi pelan kewangan. Yang ni dia bagi pelan kewangan ke kita. Jadi bila dia bagi pelan kewangan, kita lah kena pandai baca tu. Maksudnya kita kena tengok macam mana pelan yang dihasilkan oleh Encik Azmi pada bulan Oktober. Okey, hitung nilai X. Okey, nilai X tu duduk di mana? Okey, jadi 5,800, basic dia 700. Income bulanan 6,800. Ada yang dia buat satu lagi yang kolom sini, ada yang dia buat macam ni. Jadi bergantung pada soalan lah, kita kena faham jadual dia. Okey, perumahan, ansuran perumahan, insurans kereta, insurans keluarga. Okey, yang tu tetap 2,300 bulan. 6,500 pendapatan. Okey, belanja dia barang dapur, petrol, utility, ada anak melancong 700. Okey, belanja bulanan dia adalah 3,450. Okey, cara nak dapat X tu, lebihan atau kurangan. Okey, senang je cara dia tadi tu. Macam tadi juga, kita kena ambil pendapatan tolak dengan belanja tetap, tolak dengan belanja tidak tetap. Yang itulah formula dia sebenarnya. Pendapatan tolak dengan belanja tetap 2,300 tolak dengan 3,450. Kamu kena tengok lah situ tu. 6,500 tolak dengan 2,300 tolak dengan 3,450. Dapat kan? 750 kan? Dapat 750. Okey, boleh dah. Jadi jawapan A tu 750. 4 markah je soalan ni. 4 markah je. Tapi maksudnya sini, bila main dengan soalan macam ni, kamu jangan tinggal. Kamu kena cuba jawab. Sebab kamu ialah penasihat kewangan. Bagi individu, dia ada ni. Kalau kamu tengok sini, sorry lah, saya sepatutnya kamu kena baca semua soalan tu. Saya baca satu-satu tu. Patutnya kita kena baca the whole question lah. Maksud dia baca secara penuh lah baru kamu jawab. Okay, Encik Azmi nak beli motor baru harga 8,000 dalam masa setengah tahun. Okay, setengah tahun kita tahulah. Setengah tahun tu ialah 6 bulan. 6 bulan. Okay, berdasarkan plan yang dikeluarkan tadi ataupun plan yang diberi pada jadual tu, boleh ke Encik Azmi capai matlamat tu? Okay, kemudian kita kena bagi alasan. Okay, kita kena bagi alasan. Maksud dia, kalau kamu bagi alasan tu kena logik lah. Boleh tak boleh tu. Sagi, duk kira-kira sagi, rasa tak logik. Okey.
Kemudian yang kedua, cadangkan cara untuk Encik Azmi meningkatkan pendapatan dia. Bila cadangkan tu maksud dia cadang pun kamu kena berdasarkan jadual lah. Jangan ikut dan cadang. Okey, sini kita tengok boleh tak Encik Azmi capai matlamat tu? Okey, boleh tak? Lala 8,000 tu. Kita ada, okey, jadi untuk soalan B1, kita ada tadi lebihan dia 650 tadi kan? 750. Okey, jadi kamu buat 750 syarat dengan 6 bulan. 4,500 ni dapat ni. Kan kita ada sini tadi 750. Dia nak beli motor ni, 8,000 harga dia dalam masa 6 bulan. Okey, kita ada 750. Darab dengan 8,000. Darab dengan 6 bulan. Okey, bila kamu darab dengan 6 bulan, kamu akan dapat RM 4,500. Kalau kamu tengok pada pendapatan dia ataupun dia tak simpan pun 10% tu, tak ada 10% pun. Dia ada yang ni je. Ni je duit dia ni. 6,500 je duit dia tadi tu. Dia tak simpan pun. Kalau kita tengok pada kajian kes tadi tu, macam Encik Azizi dengan tadi tu, dia ada simpan 10%. Senho pun dia ada simpan 10%. Yang ni tak simpan. Jadi sini dia ada 4,500 je lah dalam masa 6 bulan tu. Maksudnya sini tak capai. Tak boleh capai. Mana boleh capai? Tak boleh capai, kenapa? Bagi tahulah. Sebab dia ada simpanan. Sebab simpanan tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Itulah alasan dia. Ada 750 je sebulan. Tapi nak beli motor 8,000. Kita boleh simpan dalam 6 bulan tu 4,500 je. Jadi memang tak boleh capai lah matlamat dia nak beli dalam masa 6 bulan tu. Okey, soalan nombor 2. Cadangkan. Okey, maksud dia kamu kena bagi cadangan pula pada Encik Azmi ni. Macam mana cara dia? Cadangan dia ada banyak situ tu. Kurang. Tak perlu melancong. Encik Azmi perlu kurangkan perbelanjaan untuk melancong. Bagi cadangan ni syok ni. Lagi Encik Azmi boleh kerja lebih masa. Buat OT. Dah nak beli motor baru ni, tak capai ni baru 4,500. Jadi lagi kita boleh buat belanja petrol. Encik Azmi ni 300 sebulan patutnya kena kurang lagi lah belanja petrol tu. Tak boleh lah belanja banyak. Barang dapur jangan pula kata barang dapur lah. Satgi barang dapur, satgi dia ada anak ramai satgi ni, satgi dia kurang belanja dapur lagi, dia kurang lagi anak-anak dia makan. Kerana nak beli motor tu, dia kurang belanja dapur, tak boleh. Kena ada alasan yang munasabah lah. Jangan pula kata, ni Encik Azmi kena kurangkanlah pendapatan untuk pernikahan anak patut kurang lah jadi RM100 je sebulan. Tak boleh. Kesian kat anak-anak sebab nak beli motor tu, kita kurangkan blame dia macam tu. Yang ni maksudnya kita boleh untuk melancong, belanja petrol ataupun utility tu boleh lah. Belanja dapur tak boleh lah sebabnya dengan anak-anak pun tak boleh. Kamu kena bagi alasan yang logik lah. Alasan yang boleh dipertimbangkan. Jangan duk merapu ikut dan je. Bagi alasan. Markah dia 4 markah simple je. Markah dia 4 markah simple je. 10-11 lah tu. Kalau boleh tak boleh lanjut lama sangat. Okey, kita tengok lagi soalan Encik Azman. Encik Azman sebelum kita masuk Encik Azman. Okey, sebelum kita masuk Encik Azman tu kamu tengok ni dulu. Kamu tengok soalan Perak. Kalau soalan Perak tu. Soalan Perak simple je. Simple pun 9 markah tu. Dia ada smart situ tu. Konsep smart. Dia kait dengan konsep smart menetapkan matlamat kewangan. Yang ni pun menarik juga soalan dia ni. Ini menarik ni, soalan macam ni menarik sebab dia boleh meningkatkan pemahaman kita. Apa dia tu? Macam mana cara nak selesaikan soalan ni? Okey, soalan Perak. Soalan Perak dah. Ya, nak tengok pada soalan yang dia ni. Saya rasa saya ada putus state soalan Perak tu. Soalan Perak. Okey, kita tengok sini lah. HK dengan M tu. Okey, Encik Ahmad dia nak beli dia seorang penuntut di college. Dia nak beli komputer riba harga 2,400 dalam masa setahun. Okey, yang ni penyata aliran dia. Itu nilai HK dengan M, markah dia 9 markah. Okey, H dengan K. Okey, sini kita kena kira aliran tunai masuk. Maksud dia 800 tambah dengan 400 dapatlah 1,200 ni.
Sebab dia ni duit masuk tu. Okey. K ialah duit yang keluar. Duit yang keluar tu kamu kena tambah lah. Sewa, makanan, pengangkutan dengan 100 tu. Betul lah belanja dia sebab dia student tu lah. 300 tambah dengan 350 tambah dengan 50 tambah dengan 100. Dapatlah 800. Okay, M dia, aliran tunai dia, nyatakan tunai positif atau negatif. Okey, ni cantik ni macam tadi ni. Okey, jadi M dia nak mendapat aliran tunai, maksud dia jumlah H tolak dengan K akan dapatlah M ni. Maksud dia H tolak K dapatlah M. Jadi sini 1200 tolak dengan 800 dapatlah 400 bulan. Di sini kita boleh kata sebab nilai dia positif tu ataupun belanja ataupun pendapatan dia kurang lebih daripada perbelanjaan, maka sini kita boleh kata aliran tunai positif. Aliran tunai dia ialah positif. Sebab ialah pendapatan dia melebihi jumlah pendapatan. Jumlah pembelanjaan, sorry. Okey, selesailah soalan tu untuk soalan negeri Perak. Okey, spesifik. Terangkan, boleh capai tak matlamat dia? Okey, matlamat dia taklah matlamat dia. Dia nak beli komputer riba. Beli komputer riba. Okey, measurable, boleh diukur. Boleh diukur tak? Sini kita tengok. Dia boleh diukur sebabnya dia boleh simpan 4,400 dalam masa sebulan. Dia nak simpan dalam masa setahun tu. 4,400 darab dengan 12. 400 darab dengan 12. 4,800. Dia boleh simpan 4,800 tu. Sebabnya dia boleh capai matlamat tu. Dia boleh capai matlamat tu. Jadi sini ni saya kena laju sikit ni. Lagi dia jadi macam ni lagi. Kamu kena tengok balik matlamat smart kamu tadi tu. Matlamat smart kamu tu. Time bound dia ada 1 tahun. Ada 1 tahun. Realistik tu boleh capai dengan simpanan. Measurable maksud dia situ ialah boleh diukur. Maksud dia dia boleh simpan lah dari masa 2,400 darab dengan 12 tadi. Dapatlah 4,800. Ataupun dia boleh simpan 400 bulan tu. Yang tu macam-macam ayat lah boleh buat tu. Kita nak bagi tahu tu. Boleh capai maksud dia dia boleh capai sebabnya harga dia boleh simpan 4,800. Harga komputer riba berapa tadi? 2,400. Okey, selesai soalan tu. Bateri pun dah low dah ni. Okey, jap kita tengok lagi satu soalan kot last kali. Encik Azman. Encik Azman pun boleh buat tu Encik Azman tu. Encik Azman tu rasanya kamu pun tak ada masalah kot Encik Azman tu. Untuk settlekan soalan tu. Soalan kita ada lagi 5 minit lagi lah. 5 minit lagi saya pun habis. Okay, 5 minit lagi saya pun habis soalan ni. Okay, Encik Azman dia ada gaji dia 4,200 bulan. Dia simpan 10%. Bulan tetap 250 sebagai dana kecemasan. Dia nak pergi bercuti dengan anggaran dia 520. Okey, kemudian jadual tu menunjukkan belanjaan dia. Okey, lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual kewangan. Macam tadilah, macam soalan Johor tadi. Tolak simpanan dia. Okey, simpanan Cik Azman tadi ialah berapa tadi Cik Azman? Simpanan bulanan dia 10%. Maksud dia ialah 420 lah sini ni. Kan? Macam mana dapat 420 tu? 10% darab dengan 4,200. Dapatlah 420. Baki pendapatan, maksud dia sini kamu kena tulislah pada ruangan sini. Baki pendapatan 4,200 tolak dengan 420 tolak dengan 250. Kena tekan kalkulator lah tu dapat jawapan dia. Mesti tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Mesti tekan kalkulator untuk dapat jawapan. 4,200 tolak dengan 420
tolak dengan 250. Dapat 3530. 3530. Tulis pada jadual lah. Jangan keluar pada jadual. Tolak belanja tetap. Okey, belanja tetap maksudnya sini ialah belanja yang kita memang bayar setiap bulan. Insurans peribadi belanja tetap RM85. Insurans peribadi. Insurans peribadi RM85. Kamu tulis betul-betul ni lah. Pangkahlah sikit ni. Bayaran pinjaman kenderaan RM520. Kenderaan. Tulis ikut item dia. Saya ni nak jimat masa ni RM550. Kemudian sewa rumah. Okey, sewa rumah aku tetap tu. Sewa rumah. 600 kan? Okey, sewa rumah 600. Okey, settle tu. 2 item. Yuran bulanan. Bulanan tu. Gym. Dia main gym ni. Dia pergi gym RM70 sebulan. Kena bayar RM70 sebulan sebabnya dia bulanan. Jadi situ 85. Tambah dengan 550. Tambah dengan 600. Tambah dengan 70. Dapat 1305. Yang tu belanja tetap dia. Belanja tak tetap. Belanja tetap tu ada 4. Tadi ada 3 item. 4 item. Sini ada 3 item ni. Kena senarai semua ni. Senarai semua duduk dalam tu. Jadi kamu senarai tu kena tulis item dia. Jangan tulis number figure je. 20. Tambahlah semua tu. Bila tambah semua tu, lagi tak? 1050 tambah dengan 270 tambah dengan 120. Ada lagi ke item dia ni? Ke terlepas pandang ni? Tadi 1305. Yang tu lah ada 3 item dia tu. Isi fund. Okey, sekejap. Dia makin lewat ni macam ni lah ni. Okey, 1050 tambah dengan gas petrol 120 tambah dengan ini kita ada ni. Encik Azman juga akan pergi bercuti ni dengan anggaran dia. Ni ada ni satu lagi ni. 520 ni. Dia pergi bercuti lagi ni. 520 ni. Dia pergi bercuti ni. Package holiday tu. Package bercuti. Ataupun melancong. Jadi 1050 kena tambah lagi dengan 520 lagi tu. 1960. 1960 ni. Jadi belanja bulan-bulan dia tadi nampak ada 3 je, sebenarnya ada satu lagi ni. Dia pergi bercuti dengan anggaran belanja dia RM520 sebulan. Okey, dapat situlah. Okey, pendapatan lebihan dia. Okey, sini kita kena dapatlah 3530 tolak dengan 1305 tolak dengan 1960 dapatlah 265. Dapatlah 265. Jadi kena hati-hati ni. Kena hati-hati masukkan nilai dia 265. Dapat lebihan dia. Dia ada lebihan ni. Dia ada lebihan. Lebihan dia sebanyak RM265. Settle lah. 7 markah ni jadual ni. 7 markah ni. 7 markah. Okey, kemudian untuk B. Untuk B ni, ni soalan bahagian yang menarik ni sebenarnya. Soalan bahagian B. Ni cerita dia ni sebenarnya ni. Encik Azman ni tak ada label lagi ni. Tadi ni A tu. Okey, soalan B. Soalan B, Encik Azman nak beli mesin pengering pakaian dengan harga RM1,700 dalam masa 6 bulan. Berdasarkan pelan kewangan dia, boleh tak dia beli mesin tu? Okey, kita tengok sini ni. Okey, dia ada sini 265. Kita boleh buatlah 265 darab dengan 6 bulan. 265 darab dengan 6 bulan. 15 90. 265 tu. 1590. Maksudnya sini tak boleh beli kan? Sebabnya harga dia 1,700. Kita kena tengok sini ni. Kita kena tengok ada sikit
mungkin kamu nak keliru lah sikit ni. Okey, jadi kamu pun kira macam ni lah biasanya kan. Kita tengok lebihan. Kita pun tengoklah dia 1,700. Kita dapat 1,590. Okay, kita dapat 1,590. Kita ada satu lagi alternatif dia sini ni. Ini tak cukup. Tapi kita boleh tengok sini. Encik Azman tu dia simpan 420 ni. Simpanan dia. Kamu kena tengok ni. Encik Azman tu dia simpan 420 sebulan. Jadi kita boleh buat satu lagi pengiraan alternatif kita. RM1,700. Kamu boleh bahagi dengan 6 bulan tadi kan. Cuba kita bahagi dengan 6 bulan. 1,700 bahagi dengan 6 bulan. Kita dapat sini ialah RM283.33 sebulan. Encik Azman sebenarnya dia dah simpan dah sini ni. Ni kamu kena betul-betul fahamlah ni. Ni konsep yang untuk soalan terakhir ni hari ni. Okey, mula-mula kita kira tadi tu 1,590, tengok-tengok tak cukup kan? Patutnya 1,700. Kita dapat 1,590. Main daripada mana? Main daripada lebihan tadi. Okey, jadi sini ni patutnya kita kata sini tak boleh capai lah kan. Patutnya kita kena buat soalan jawapan sini dah tak boleh capai. Patutnya kita boleh tulis sini tak boleh capai. Tapi sebenarnya kita ada satu lagi langkah pengiraan dia. Sebenarnya Encik Azman ni dia ada duit simpanan dia ni 420 sebulan ni. Maksudnya dia boleh top up lah sini ni. Dia simpan tu mungkin macam-macam dia boleh guna tu. Jadi sini RM420 kemudian bila darab dengan 6 dia akan dapat 2,520 sebulan. Dalam masa 6 bulan tu dia boleh simpan. Sebab dia dah simpan dah 10%. Fixed monthly. Maksud dia setiap bulanan. Allah bateri low ni. Sekejap. Soalan last ni. Soalan last. Sebabnya soalan ni dia Okey. Saya tengah sekali lagi. Mula-mula kita kira tu memang tak cukup. 1,590. Patutnya 1,700 nak beli. Encik Azman nak beli mesin pengering tu. Tapi kita boleh kira lagi 1,700 bila bahagi dengan 6 kita perlukan 283 sebulan. Maksudnya kalau kita banding dengan 265 tak cukup lah. Tapi sebenarnya kita ada yang alternatif dia sini ni. Satu lagi. Itu tu. 420 darab dengan 6. Jadi maksud dia sini sebenarnya Encik Azman boleh capai. Dia boleh capai sebenarnya ni. Dia boleh capai matlamat dia disebabkan simpanan dia melebihi bulanan yang perlu disimpan. Bulanan yang perlu dibayar. Kamu buat layak sikit tu. Kamu buat layak sikit. Okey, settle lah. Bulanan patutnya boleh kena bayar, kena ada 283 lah. Sekarang ni dia dah ada sebenarnya 420. Kalau kira yang lebihan yang asal memang tak cukup lah. Jadi kita kena ada alternatif. Jadi bila kamu tengok sini, pastikan kita kena tengok dia ada tak 10% tu. Biasanya dalam buku teks, dia mesti tunjuk 10% disimpan. Dia nak tunjuk bahawa kita berjaya menguruskan kewangan. Kalau dia tak berjaya simpan 10%, maksud dia sebenarnya mungkin berlaku lebihan dia sikit je. Ataupun dia mungkin berlaku kurangan. Jadi situ kita boleh bagi suggestion kepada individu tersebut supayanya dia kena simpan 10% daripada gaji bersih yang dia ada. Okey, soalan-soalan lain saya rasa kamu boleh cuba jawab lah. Soalan lain tu kamu boleh cuba jawab. Saya bagi idea sikit-sikit tu kamu bolehlah lengkapkan soalan Johor set 2. Kemudian kamu boleh lengkapkan soalan Melaka ni. Soalan bentung ni pun samalah. Dia minta cari A, B dengan B ni. A, B, C ni. EF tu, markah dia pun besar ni, 9 markah ni. Jadi kena hati-hati. Kemudian dia ada buat calculation lah sini ni. Bila kita nak tunjukkan reason ataupun beri alasan ataupun beri justifikasi, boleh tak husna capai? Maksudnya kamu kena buat simple calculation. Kena buat pengiraan. Kita tak boleh kata husna tak boleh capai tu. Nak beli apa-apa tu. Nak beli apa yang nak beli tu. Sebabnya kita tak ada alasan. Jadi kamu kena tunjuk pengiraan. Simple calculation untuk tunjukkan justifikasi kamu. Justifikasi. Okay, justifikasi kamu bahawanya tak mampulah husna ni untuk simpan duit. Okay, contoh dia macam tu lah. Okay, habis. 10.30, 10.28. Okay. Terima kasih kepada semua pelajar yang join kelas saya pada hari ini.
Saya rasa kalau soalan ni naik dalam periksa, mungkin dia menawarkan markah dalam 3-4 markah. Kalau paling banyak pun 9 markah, kamu kena jawab dengan betul soalan ni supayanya dia tak merugikan kita lah. Sebabnya bila markah yang banyak ni sebenarnya dia membantu kita. Tajuk ni salah satunya dia boleh bantu kita lah. Saya pun berharap tajuk ni akan naik lah dalam soalan periksaan SPM sebenarnya, insyaAllah. Okey, selamat maju jaya kepada semua pelajar. Jumpa lagi kalau saya ada plan nak buat lagi siri ataupun secara topikal. Nanti kita join sekali lagi lah untuk kelas-kelas yang sebenarnya. Ada soalan nak tanya? Ada masa lagi 2 minit. Kita mula 9.15, 2 minit lagi 9.30 habis. Target 10.45 tapi tak boleh dah lama sangat. Lagi jadi live dia meet ni dia kena dalam sejam okey lah. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, Hafiz Hakim. Tak ada nah? Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi lah pada next siri kita untuk MLM ni. MLM ni bukan malam. Mengulang kaji last minute. Last minute ni kita ni dalam berapa tajuk lagi, insyaAllah lah kita cuba jawab. MLM tu ialah mengulang kaji last minute. Okey, kalau tak ada soalan, saya tangguhlah kelas kita pada hari ni. Kita jumpa pada siri-siri yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh live daripada Google Meet. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih cikgu. ya sama-sama. Terima kasih cikgu.